Okey, pagi ini adalah siri Bengkel Perancangan Kerjaya lepasan SPM 2020 yang episod kedua ya. Permohonan ijazah sarjana muda perguruan PISMP ambilan 2021. Okey, sebelum tu pastikan anda isikan kehadiran di Google Link yang berada dalam chat box. Sediakan alat tulis dan kertas ataupun buku nota. Beri perhatian sepenuh semasa program dijalankan dan tanya soalan jikalau perlu. Okey, so permohonan ijazah sarjana muda perguruan dalam singkatan perkataan itu kita panggil sebagai PISMP. PISMP ini adalah program yang mana anda belajar di Institut Pendidikan Guru. Institut Pendidikan Guru. Di Seremban, kita ada satu Institut Pendidikan Guru yang terdekat iaitu di Sikamat. Selepas sekolah menengah SMK Tunku Ampuan Durah. So di sana sebelah kiri kamu akan nampak satu Institut Pendidikan Guru di sana. Okey. So pengisian pada pagi ini kita akan kenali sedikit sebanyak tentang PISMP dan kita akan tengok di mana kamu boleh dapatkan borang online dan apakah kursus yang telah ditawarkan, syarat dan benda-benda maklumat penting yang saya nak highlightkan. Okey. Lepas tu apakah kebaikan PISMP berbanding dengan laluan yang lain. Okey. Untuk PISMP ini tadi saya dah sebut, okey. PISMP ini adalah satu program ya di mana kamu masuk, kalau kamu dapat masuk program ini, kamu akan sambung belajar sampai anda tamat sampai anda tamat sarjana muda ataupun dalam bahasa Inggeris degree. Okey. So ini adalah salah satu laluan yang paling cepat yang kamu memang dapat jaminan bahawa kamu terus akan sampai ijazah. Pagi tadi kita sebut tentang matrikulasi kan. Matrikulasi itu lepas kamu habis 1 tahun di matrikulasi, kamu akan sambung dengan kamu perlu membuat permohonan sekali lagi ke peringkat ijazah. Okey, tetapi untuk PISMP ini anda tidak perlu. Okey, saya akan terangkan dalam bentuk gambar raja. Saya harapkan kamu boleh ikut apa yang saya sampaikan dekat sini. Okey, sekarang ni kamu tadi kan, kamu ni sekarang ni SPM. Okey, SPM ini bagi laluan yang biasa adalah kamu akan pergi ke Sijen. Lepas tu kamu akan naik ke diploma. Okey, lepas tu kamu akan naik ke ijazah. Okey. So untuk kalau kamu tengok kita ada 2 laluan di sini ya. Okey, 1, 2. Lepas tu kita ada juga pra-university. Tadi kita dah sebut kan tentang pra-university. Kita ada tingkatan 6 dan esok pagi kita akan sebut tentang tingkatan 6. So pra-university akan naik ke ijazah. So di mana status PISMP ya? PISMP adalah laluan dalam KPM mereka kata sebagai laluan perdana. Di mana kamu akan pergi ke sini terus, lepas itu dari PISMP terus bagi anda ijazah. Apabila kamu sambung habis dalam masa 1 tahun 12 bulan ya. Okey, lepas tu terus sambung dengan PISMP iaitu ijazah perguruan tu. Okey, 4 tahun di sini. Okey, total adalah 5 tahun ya. Total di sini adalah 5 tahun. Okey, dan apabila anda mohon PISMP, kamu sudah bersedia secara psikologi, kamu akan jadi seorang guru. Dan kita akan tengok apakah kriterianya untuk PISMP ini secara online ya.
Okay, so borang online ini tertera di muka depan, nanti saya akan tunjukkan. Okay, so nombor 3, senarai khusus ya, kita tengok ada beberapa elemen sebelum saya tunjukkan senarai khusus berkenaan. Okay, yang ini ya saya highlightkan beberapa benda yang penting. Okay, tadi saya dah sebut perkataan. Okey, saya dah sebut perkataan laluan perdana. Okey, PISMP ini adalah laluan perdana. Okey, ia dikhususkan melatih bakal guru. Tadi saya dah sebut dah. Okey, kamu akan jadi cikgu tau. Okey, selepas kamu habis ambil PISMP. Dan kali ini kamu punya permohonan adalah kamu akan bertugas di sekolah rendah. Macam saya bertugas di sekolah menengah dan PISMP tahun ini adalah di sekolah rendah. Okey, sekejap saya dengar ada orang meet. So saya akan meet mereka dulu. Okey, so kita sambung. Okey, so tadi kita sebut tentang ni. Okey, kita sebut tentang melatih bakal guru di sekolah rendah. Okay. Permohonan pemohon dikehendaki mengikuti program persediaan, tadi saya dah sebut, selama 12 bulan. Okay. Okay. Lepas tu, kalau anda memang lulus PPISMP ini, iaitu program persediaan ini, anda akan diberi sijil tamat PPISMP dan terus kamu akan buat pengajian PISMP selama 4 tahun. Di Institut Pengajian Perguruan. Sekejap. Sekejap saya dengar lagi ada orang meet. Okay, so kita balik kepada perkongsian di sini. Okay, so tadi dan saya nak maklumkan kepada anda apabila anda belajar selama 5 tahun kan, 5 tahun ini adalah kamu belajar secara full time, sepenuh masa. Maksudnya macam college matrikulasi juga, kamu belajar dari pagi sampai petang, mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Okey, dan perkara penting adalah di sini, syarat dan kelayakan asas. Apa maksudnya? Kelayakan asas ini bermaksud kamu punya syarat permohonan yang basic. Okey, bukan mohon mesti dapat kamu hanya mohon. Bergantung kepada masa itu berapa ramai calon yang telah mohon dan apakah keputusan yang mereka perolehi. Okey, dan syarat yang pertama, mereka adalah warga negara Malaysia dan masa mereka mohon bagi batch 2020 ini, umur anda tidak melebihi 20 tahun. 20 tahun sebelum Jun ya. Okey, sihat badan, aktif. Aktif, perkataan adalah aktif dalam kegiatan kokurikulum. Okay, so maksudnya kamu punya markah kokurikulum ini kena sangat bagus. Okay, lepas itu anda kena lulus sijil SPM. Apa yang dimaksudkan dengan lulus? Okay, lulus di sini. Okay, lulus di sini bermaksud kamu punya BM dan sejarah sekurang-kurangnya E. Okay, E dan sejarah di sini juga adalah E. Dan anda memperolehi grade cemerlang. Saya lupa nak highlight tentang ini. Grade cemerlang. Apa maksudnya grade cemerlang? Grade cemerlang maksudnya A, B. A ataupun B. A plus, A minus, B, B plus. Okay, kalau ada B plus lah. Okay, so dalam 5 mata pelajaran dan okay, kalau kamu tak dapat A dalam 3 mata pelajaran ini tak apa.
tetapi kena sekurang-kurangnya kepujian. Kepujian tu maksudnya apa? Kepujiannya maksudnya anda dapat sekurang-kurangnya C dalam BM, dalam sejarah dan dalam bahasa Inggeris. So itu adalah syarat permohonan. Okey. Dan PISMP ya, ada 2 benda tambahan, 3 benda tambahan yang anda kena tahu. Yang perkara, saya bacakan cara permohonan dulu. Kita tengok kepada permohonan hanya dibuat secara online. Okey, tak ada hard copy, tak ada pergi drop by pejabat dan sebagainya. Dan bagi mereka yang sudah mohon, okey, anda kena lulus ujian kelayakan calon guru, UKCG. Nanti kita akan bincang apa benda itu UKCG dan menyediakan video pengajaran VP dan video kecergasan fizikal VKF. So yang UKCG nanti kita akan tengok VP dengan VKF ini, 3 benda ini nanti kita akan bincang selanjutnya. Okey, so dibenarkan hanya mohon 1 kali sahaja. Dan maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap, okey, permohonan anda akan ditolak. Okey, jadi kita tengok balik ya, untuk menjadi cikgu sekarang, okey, syaratnya agak ketat ya. Selain daripada pencapaian akademik yang sangat bagus, okey, tadi saya dah sebut dah. Okey, kalau kamu dipilih, okey, kamu akan dikehendaki menduduki EUKCG. EUKCG ini terdapat soalan objektif ya, sebanyak 180, sejumlah 180 soalan objektif yang mana dibahagikan kepada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ini adalah 120 soalan dan bahagian B ini adalah 60 soalan. So, dan 180 soalan ini ya kena jawab dalam tempoh 45 minit. Dan soalan ini ya, EUKCG ini lebih kepada ujian personality. Okey, sekejap Okey, saya nak tulis sesuatu. Okey. Okey, sini. Okey. EUKCG ni dia nak tengok kamu punya minat dan keupayaan. Sama ada kamu memang layak jadi seorang cikgu ke tidak. Okey. Lepas itu kamu tengok dan calon hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja. Dan calon kalau tidak menduduki EUKCG ini, okey, dikira gagal dia peringkat saringan. Okey. Okey, bagi penyediaan dan penghantaran video pengajaran ini, okey, beliau calon kena hasilkan buat satu video tau, 6 hingga 8 minit dan upload dalam YouTube dan link itu adalah dalam unlisted. Okey, tetapannya adalah unlisted dan video ini akan dinilai oleh panel penilai. Ada orang tengok dan beri markah dan sebagainya. Okey, dan pastikan anda dah buat video yang sepanjang 6 minit hingga 8 minit ini, anda kena copy link berkenaan dan isi dalam borang PISMP. Okey, so itu adalah benda kedua yang anda kena buat. Yang seterusnya, kamu kena juga sediakan video kecergasan fizikal dan garis panduan telah ditetapkan. Okey, kamu kena bacalah nanti. Okey, ada panduan yang tertentu. Seperti biasa, kamu kena buat rakaman dan upload dalam YouTube kamu dan kemudiannya pastikan YouTube anda bukan public tetapi adalah unlisted. Okey, seperti biasa anda kena hantar link, okey, dan URL itu ke dalam PISMP.
Okay, so secara kesimpulannya saya nak bagi tahu kepada anda, kalau kita tengok kepada PISMP ini, okay, dia faktor pertama dia akan tengok kepada akademik. Okay, dia dah kata 3C sekurang-kurangnya dalam BM, betul, BI dan juga apa tadi ada lagi satu mata pelajaran sejarah ke apa sekejap saya tengok apa tu Sejarah. okey sejarah dengan bahasa Inggeris kan betul tak okey sekejap saya dengar ada lagi orang nak admit sorry kamu sikit supaya kawan kamu boleh masuk. Okey. So jadi tadi sampai kat mana ni? I selalu tulis di tempat yang salah Sekejap. Okay. From current. Okay. Sekejap. Saya tengok dekat sini. Kita buat di sini. PISMP Okay. So dia punya benda banyak. Satu, kita kena tengok kepada akademik. Okay. Akademik 3C dalam subjek BM, BI, okay, dan juga apa? Sejarah tadi. Okay. Lepas tu dia kata kamu kena cemerlang. Dalam berapa subjek tadi? 5 subjek 5 mata pelajaran. Apabila kita kata cemerlang biasanya sekurang-kurangnya adalah A minus okay. Kalau yang paling teruk pun B plus biasanya mereka akan tengok sekurang-kurangnya 5A. So 5A 3C. Okay, 5A 3C sekurang-kurangnya. Okay. So dekat sini kamu juga akan nampak dia ada soalan objektif. Tadi kita dah tengok. Okay, ada ujian soalan objektif sebanyak 180 soalan. Okay, lepas itu, okay, kamu ada video pengajaran. Okay, dia dah cakap tadi, kamu kena buat 6 hingga 8 minit. Dan upload dalam YouTube jadikan unlisted. Nombor 4, kamu juga ada video kecerdasan fizikal. So, dia ada syarat yang tertentu. Okay, so ini adalah keseluruhan untuk mohon. Okay, bukannya dah dapat je, walaupun you sudah ada akademik dan dia juga cakap tadi, dia kata, okay, kena aktif. So, apabila dia kata aktif dalam koko kan, maksudnya kamu punya markah koko tu, okay, sepanjang masa kamu dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 diambil kira tau. Bukan saja tingkatan 5, tetapi markah tingkatan 1 sampai tingkatan 5 diambil kira. Okay, so kita akan tengok kepada yang ini. Okay, jadi apakah strong point PISMP? Okay, kita tengok dekat sini Okay, kalau kita tadi saya dah sebutkan, PISMP ni kamu dari yang pertama. Okay, kamu akan terus dapat ijazah. Okay, dan kamu akan capai cita-cita anda sebagai seorang guru. Kalau kamu punya cita-cita adalah jadi guru lah. Okay. So, terus dapat ijazah ini adalah sangat bagus. Sebab kalau kamu pergi ke STPM, kamu pergi ke matrik, kamu pergi ke politeknik, kamu pergi ke college community, okay, kamu pergi program asasi pun belum tentu kamu dapat ijazah, tawaran ijazah. Tetapi untuk PISMP, kamu habiskan 1 tahun persediaan itu, kamu terus sambung 4 tahun jadi cikgu. Okay. Nombor 3, disebabkan kamu memang dilatih menjadi seorang cikgu dan untuk tahun ini mereka fokus kepada sekolah rendah. Kamu punya strong point adalah lepas 5 tahun, kamu sudah ada kerja. Dan kerja anda berada di sekolah rendah, okay, kerajaan. Sudah ada kerja. Dan kalau nanti kita akan tengok dalam PISMP ini tawaran yang mereka bagikan
Okay, khusus yang mereka bagikan ada 3 tau. Sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Cina. So, dia bahagikan latihan itu kepada 3 kategori. So, maksudnya lain kali lepas 5 tahun, okay, dalam umur 22 tahun ataupun 23 tahun, kamu akan kerja di sekolah rendah mengikut khusus yang anda dah pilih. So, ini adalah satu benda yang strong point. Okay, dan okay, so ini adalah 4 benda yang dijadikan strong point lah, okay, untuk anda. Okay, lepas ini, okay, jadi sesi soal jawab ya. Nanti kita akan tengok kepada soalan-soalan yang dikemukakan nanti ya. Okay, setakat ini ini adalah perkongsian yang pendek berkenaan dengan PISMP. Tapi jangan leave meeting dulu sebab saya nak tunjukkan senarai khusus yang ditawarkan, okay, supaya kamu ketahui apa benda yang saya cakapkan ini. Okay, sekejap Okay, saya akan tengok balik kamu punya. Sekejap. Okay. Okay. Okay, saya nak tengok. Okay, saya baca soalan kamu dan saya jawab dulu ya. Saya sekarang tengok balik kepada chat box kamu. Apakah soalannya? Okay, sekejap. Okay, Keigo Fuma, kamu punya soalan adalah video yang diuploadkan itu tetapan unlisted, ya, betul. Video tetapan itu adalah unlisted. Okay. Soalan kedua anda, Keigo Fuma, macam mana nak ajar sekolah menengah pula cikgu? Okay, bagus soalan anda. Untuk sekolah menengah punya tawaran peringkat SPM belum ada lagi. Setakat apa yang saya tahu untuk tahun ini mereka hanya tawarkan kepada sekolah rendah sahaja dengan menggunakan keputusan SPM. Kalau anda adalah pelajar tingkatan 52021, okay, ataupun kamu tingkatan 42021, okay, kena ikut semasa, kena ikut iklan semasa dan maklumat semasa yang berkaitan. Kadang-kala mereka menawarkan sekolah menengah, kadang-kala permohonan itu terbuka, sama ada kamu pergi sekolah menengah ke sekolah rendah ke, terbuka. Dan tetapi untuk tahun ini mereka hanya fokus kepada sekolah rendah sahaja. Okey, video itu kena bagi masa mohon ataupun bila dah panggil interview. Okey, kamu pergi untuk video itu, saya rasakan dalam borang kamu memang ada satu tempat yang kamu boleh upload video link. So masa itu memang kamu sudah kena sediakan. Sebab saya belum berpeluang lagi untuk tengok borang, apakah pengisian di dalam borang itu. Kalau KIS boleh share dengan saya secara personal, mungkin saya boleh tolong anda tengok-tengokkan. Okey? Okey. Sambil tu, kamu boleh fikirkan soalan yang kamu nak tanya. Okey, sementara itu saya nak buka link supaya kamu boleh tengok senarai itu khusus. Saya share sekarang. Okey, dalam website ini, okey, saya akan bagi slide ini kepada anda ya. Tadi saya dah terangkan tentang ini. Okey, tadi saya dah terangkan tentang program. Tadi kita sebut tentang laluan perdana kan. Kita juga sebut tentang syarat dan kelayakan khas kan. Okey, kamu tengok kepada bidang apa yang mereka tawarkan di sekolah rendah. Okey,
Mereka ada banyak ya, ada bidang pengurusan, okay, ada dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris, okay, dalam matematik, okay, dalam sains, mata pelajaran sejarah, mata pelajaran reka bentuk dan teknologi RBT, mata pelajaran pendidikan seni visual, okay, mata pelajaran pendidikan muzik, pendidikan jasmani, okay, pendidikan Islam, pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan khas masalah pembelajaran, okay, bimbingan dan kaunseling sesuai dengan Shirley ya. Shirley, kamu berminat dengan yang ini. Kita ada juga bahasa Iban, okay? So yang sekolah SJKC, kamu tengok ada BM, ada bahasa Inggeris, ada matematik, sains, sejarah, RBT, seni, muzik, PJK, pendidikan Islam, pendidikan awal kanak-kanak, okay, semuanya sama. Okay, SJKT pun sama sekali. Sama juga. Okay, mereka ada pendidikan khas masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pembelajaran. So, skop pengkhususannya adalah sama, hanya kamu akan bertugas di 3 jenis sekolah rendah yang berbeza. Okay, so ini adalah tentang kursus yang ditawarkan. Okey, kursus yang ditawarkan ini ada soalan nak tanya. Kalau ada, kamu boleh type dalam chat box. Kalau ada, kamu boleh type dalam chat box. Kamu memang dapat ijazah ya. Dengan ijazah itu kamu juga boleh mengajar di lain kali kalau kamu berminat bekerja di sekolah swasta, kamu juga boleh buat sedemikian. Okey. Lepas itu cikgu, ini I check dulu ada tak saya okey, ada lagi satu perkara yang sangat penting. Okey. Kalau kita pilih dan ditawarkan dalam kursus PISMP ini adalah perkara yang penting ya. Saya tunjukkan kenapa. Okey, saya nak kamu tengok kepada apa yang saya share di sini. Okey. Kalau anda ditawarkan, tengok dekat sini ya, kena baca tau, kena faham tau. Jangan syok sendiri main tikam. Okey. Penawaran bidang pengkhususan, contohnya anda ditawarkan dalam bidang pengkhususan matematik. Kamu kata saya tak minat dengan matematik, boleh tak saya tukar? Okey, memang tak boleh ya. Dan tempat pengajian memang muktamad. Muktamad maksudnya tidak boleh tukar. Okey. So sama ada kamu terima dengan rela hati ataupun kamu tolak. Okey. Dan okey, kursus yang begitu baik ya untuk 5 tahun ini sebenarnya adalah perjanjian. Apa maksudnya perjanjian? Maksudnya KPM menawarkan benda ini kepada anda supaya dia perjanjian, bermaksudnya kamu sign kontrak tau. Sign kontrak bermaksudnya kamu kena ikut janji. Kalau tak ikut janji, kamu kena bayar pampasan. Contoh, kamu sudah kamu dapat PISMP. Okey, kamu masuk belajar program persediaan 1 tahun yang tadi saya sebutkan, 1 tambah 4 kan. Kamu sudah belajar 1 tahun. Lepas 1 tahun kamu kata, cikgu, saya tak minat nak jadi cikgu lah, saya benci nak jadi cikgu. So you kata, saya tak nak sambung belajar lagi. Contoh you nak berhenti, terus you kena bayar balik duit yang telah dicatatkan dalam perjanjian. Okay, so nombor 1. Nombor 2, selepas kamu habis belajar 5 tahun, kamu sudah ada ijazah betul. Okay, kamu sudah dapat cert itu.
Kamu kata, cikgu, saya dihantar ke sekolah di kawasan pedalaman di negeri Sabah. Saya tak mau kerja sana. Saya tak suka Sabah. Saya benci Sabah. Contoh. So, saya tak nak kerja di sana langsung. Okay, saya tak nak tinggalkan family saya di Seremban. Cikgu, saya akan kerja di swasta. Boleh ke? Okay, dalam perjanjian, kalau kamu tak ikut, kamu tak ikut perjanjian untuk jadi cikgu di sekolah kerajaan, kamu tak nak terima posting, kamu tak nak, semua tak nak, anda kena bayar pampasan. Sebab 5 tahun ini, semuanya yuran, dan sebagainya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka yang akan bayar you punya yuran dan kamu juga akan dapat duit allowance. Duit allowance itu bermaksudnya dia akan bagi kamu sedikit wang saku untuk kamu guna. Boleh faham? So, ini kamu kena tahu tau, dua benda ini. Kamu kena tahu. So, tarik-tarik di sini sudah tertera. Kamu boleh baca. Ini tak ada apa. So, sekejap, saya tengok dulu. Setakat ini, apa yang saya terangkan, ada soalan. Sekejap, saya tengok dulu. Pengisian saya untuk PISMP memang dah habis. Sekarang saya fokus dengan semua soalan yang kamu nak tanya. Saya cek dulu. Kalau result 5, Kalau result 5A ada E untuk subjek elektif, boleh ke? Boleh. Selagi you memenuhi syarat minimalnya, kamu memang boleh buat permohonan. Tetapi anda kena buat permohonan sekarang. Tak boleh tunggu sampai result diumumkan. Sebab result anda untuk SPM 2020 dijangka akan diumumkan dalam Mei. Dalam Mei. So, kamu punya tarikh tutup permohonan untuk tahun ini adalah 15 April. Jangan tunggu sampai last minute untuk mengisi borang secara online. Maths ada ke tak perasan? Ya, program matematik memang tadi saya dah baca, memang ada. Nanti saya akan postkan maklumat website berkenaan dalam WhatsApp group kelas masing-masing supaya anda boleh baca sendiri. Program matematik ada dalam SJKT, SJKC dengan SK biasa memang ada. Kalau, Kristina, kamu punya soalan saya dah jawab. Setakat ini ada sebarang soalan. Teacher. Ya. Kalau kan saya nak mohon untuk mengajar dekat sekolah SJKC, tapi saya tak ambil subjek bahasa Cina untuk SPM, boleh ke? Mereka tak tengok kepada bahasa Cina. You faham maksud saya tak? Mereka yang basic, yang subjek yang ada tu. Okey. Sebab hari tu basic tadi yang saya katakan, itu 3C kan, betul tak? Kita ada BM, BI, sejarah betul. Lepas tu dia kata kena ada 5A lah, apa benda lah, belas-belas. Yang itu yang perlu dipenuhi. Kalau katakan, melainkan kamu kata, cikgu, saya nak mohon untuk subjek, kalau saya nak mohon pengkhususan saya dalam bahasa Cina dan kamu tak ada bahasa Cina SPM, memang tak layak lah. Memang tak layak untuk kamu mohon. Tapi kalau kamu katakan saya nak ajar matematik, saya nak ajar apa? Pendidikan Islam, tu boleh, tak ada hal. Ada soalan apa-apa lagi ke? Tapi soalan kamu baguslah. Saya tak pernah terfikir tentang soalan ini, Akis. So, nanti saya akan semak semula. Kalau saya bagi informasi yang tidak betul, nanti saya akan kemaskinikan. Tapi setakat apa yang saya baca di sini adalah dia ikut syarat-syarat tertentulah yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan dalam website itulah.
Tapi betul juga lah Kis apa yang you cakap tu. Mungkin you boleh fikirkan tentang pendidikan Islam ke kalau you nak mohon. Kalau you berminat lah. Kalau berminat dan you nak mohon untuk SJKC. Kalau. Okay. Ada soalan lain daripada yang lain. Macam contohnya Shirley, Chu, Misha, To Wenle, Nas tu saya tak pasti itu siapa. Okay. Link kehadiran tolong isi ya. Link kehadiran tolong isi. Okay. Siapa yang belum isi, pergi ke chat box kamu untuk isikan. Sebab saya perlu ada bukti ya. Saya perlu ada bukti. Sekejap, saya ambil gambar supaya saya tahu siapa masuk dan sebagainya. Nas, kamu kelas mana ya? Nas. N-A-Z. Saya tingkatan 4. Oh, tingkatan 4 apa? 4 UM. Oh, you berminat lah. Boleh, tak ada. Memang kena ketahui benda-benda ini lebih awal. Saya memang menggalakkan pelajar-pelajar tingkatan 4 dia untuk menghadiri benda-benda macam ini. Sebab anda perlu bersedia dari awal lagi. Bukan masa lepas SPM baru nak tahu, oh ini syaratnya, ini syaratnya. Tak ada. Sepatutnya sebelum tu kamu dah tahu dah, oh saya nak ni, kalau nak ni kena ada ni. So dari aspek akademik kamu buat persediaan sepenuh. Ada soalan lagi? Ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada, kita akan tamatkan kita punya perkongsian di sini. Boleh? Boleh? Okay, so thank you so much for today. Thank you so much for attending the class. So I will end the meeting here, and then I want you to leave the group now because I want you to leave the meeting now. Thank you so much. Kamu sudah boleh leave. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya. Kalau nak tanya, boleh tanya saya secara personal ya. Boleh tanya saya secara personal. Shirley, you masih ada di...